Fokus minggu depan berhenti rehat seketika dahulu. Cerita mengenai pembelajaran dan juga pengajaran dari rumah ataupun di rumah akan kami memberikan fokus dalam blog seterusnya. Bagaimana untuk memudahkan, bagaimanakah idea baru dan bagaimanakah kekangan dan rungutan yang dihadapi oleh ibu bapa sepanjang minggu lepas dapat diselesaikan dengan baik. Itu selepas ini. Itu antara yang kami gariskan 5 cabaran utama untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Akan tetapi masing-masing ibu bapa, anak murid ataupun anak-anak pasti ada masalah yang pelbagai yang berbeza antara satu sama lain. Tetapi bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan dan sama-sama menyelesaikannya? Benar daripada pembuat dasar kita menuntut dan juga mengharapkan mereka keluar dengan solusi yang baik untuk semua. Akan tetapi bagaimana di peringkat sekolah, di peringkat komuniti, bagaimana PDPR dapat dilakukan dengan baik. Saya ingin bersama dengan Cikgu Nurhalmi Abdul Muttalib, merupakan guru di SMK Jelun Kedah, langsung melalui Skype. Terima kasih Cikgu, selamat petang kerana sudi bersama dengan kami. Cikgu Helmi memang dikenali di kalangan guru-guru lain juga dah aktif dan juga mahir untuk melakukan PDPR sejak beberapa tahun lepas. Akan tetapi cikgu, apabila 20 hari bulan lepas sesi persekolahan bermula, apa cabaran yang sebenarnya kalau kita dapat fahami? Tak ada tablet ke, tak ada peranti ke, atau sebenarnya adaptasi di kalangan ibu bapa, guru dan juga anak-anak murid ataupun anak-anak kita sendiri? Terima kasih Encik Zul. Sebenarnya kalau pada saya sendiri sebagai seorang guru, saya melihat isu ataupun cabaran yang sedang kita berdepan ini sebenarnya adalah satu isu yang kompleks. Sebab dia bukan melibatkan pihak sekolah saja, pihak murid saja, tapi ramai, termasuk juga kita punya komuniti, masyarakat kita, yang mana sebenarnya dia memerlukan usaha bukannya daripada satu pihak, dua pihak saja, tetapi usaha kolaboratif daripada pelbagai. Macam mana nak cantikkan benda tu? Sebab kita sendiri pun sebenarnya tak pernah berdepan dengan benda-benda macam ni. Memang betul kita dah mengalami pada tahun lepas sepanjang tahun. Tetapi dah masuk fasa kedua ni saya nampak kita punya expectation tu. Maksudnya expectation daripada ibu bapa, expectation daripada guru tu sendiri adalah lebih menuntut kepada usaha bersama yang sememangnya kena kita gerakkan bersamalah dari segi murid, daripada segi usaha guru tu sendiri, daripada ibu bapa punya komitmen dan juga sudah tentu saya nampak fasiliti itu sendiri. Jadi kalaulah kita dapat bekerjasama, kita berhentilah menyalahkan antara satu sama lain. Jadi kita bekerja bersama-sama dan kita cuba sediakan apa yang kita sepatutnya buat pada masa sekarang. Cikgu, mungkin saya nak bertanya, apa bezanya permulaan tahun ini dan juga pada tahun lepas apabila PDPR dilakukan di rumah? Adakah ia cukup berbeza ataupun bagaimana? Pada saya, untuk kali ini sebenarnya jauh lebih baiklah daripada segi aspek persediaan sebenarnya. Untuk kali pertama hari itu memang lagi huru-hara lah orang cakap kan. Sebab kita kali pertama dan kita banyak peralatan dan juga kita punya bahan-bahan kita tak dapat sediakan lagi. Tetapi orang kata apa, daripada bertolak daripada situ sebenarnya dah digerakkan usaha-usaha kolaboratif antara guru, antara ibu bapa. Macam mana kita nak menyokong kepada pembelajaran atas talian yang macam tu, PDPR itu sendiri yang berlaku di rumah. Dan juga kita dah mula banyak hasilkan konten-konten ataupun bahan-bahan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kita. Kita ada Kementerian Pendidikan sendiri juga melalui Cikgu Tiub menggerakkan usaha guru-guru untuk menghasilkan kandungan-kandungan pendidikan dan seterusnya bahan-bahan tersebut tu kita kongsi. Kita gunakan ramai-ramai dan
secuba mungkinlah kita bantu anak-anak kat Malaysia. Tetapi untuk kali kedua ni sebenarnya saya tengok kita dah lebih bersedia sikit, kita dah tahu sebenarnya apa kita nak buat. Cuma beberapa aspek lagi kita kena tengok lah. Maknanya kita dah kena tengok kepada satu lagi tahap, bukan sekadar pada fasiliti itu semata-mata. Kita kena tengok kepada tahap keberkesanan kita punya penyampaian pembelajaran secara digital. Sebab itu yang akhirnya akan memberi impak pada anak murid kita lah akhirnya. Cikgu, saya suka apabila mendapat tahu apabila kita bercerita mengenai pembelajaran atas talian, pembelajaran dari rumah ini, semua akan membayangkan bahawa cikgu-cikgu ini perlu ada video yang gempak, semua ada green screen dan sebagainya. Benar, itu yang kita harapkan dan ramai juga yang dah buat. Tetapi dalam masa yang sama, penting untuk guru-guru faham lokaliti ataupun siapa pelajar-pelajar mereka. Saya suka bila bila katakan begitu, Cikgu Helmi sendiri ada membuat kajian di SMK Jerlun. Kita kongsikan sikit Cikgu. Ini antara kajian yang Cikgu Helmi melakukan bahawa kajian sokongan pembelajaran atas talian bagi murid tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Beberapa soalan ditanyakan di situ. Adakah ada jadual belajar yang khusus untuk belajar online? Ada tak anda memiliki gadget telefon sendiri? Adakah anda dan ahli keluarga memiliki komputer peribadi? Adakah anda berkongsi gadget dan mempunyai akses kepada internet yang baik? Saya tertarik apabila ditanyakan itu, adakah anda memiliki gadget telefon sendiri? Ramai yang berkata ada. Ya, ini untuk tingkatan 4. Soalan-soalan lain juga ditanyakan mengenai kondisi keadaan belajar di rumah. Dan di tingkatan 5 juga, adakah anda memiliki gadget telefon sendiri? Semua kata, hampir peratusan itu kata ya. Jadi, kita berbincang, Cikgu, yang kita mengatakan bahawa masalah gadget adalah antara masalah utama PDPR hari ini. Benar, kita tidak nafikan perkara itu berlaku. Rakan saya Salihin, anak 6 mungkin susah untuk berkumpul dengan satu laptop. Tetapi SMK Jerlun, inisiatif Cikgu untuk buat survey, kenapa ini penting, dan juga daripada dapatan itu bagaimana memudahkan PDPR ini. Okey, mungkin saya boleh kongsikan sikitlah apa yang saya buat daripada survey yang kita jalankan di sekolah tu. Sebenarnya daripada PKP yang pertama pada tahun lepas tu, kita dapati bahawa pada kebanyakan masa kita membuat assumption ataupun jangkaan saja kepada apa tindakan yang kita buat. Jadi saya rasa perkara tu adalah kita tak bagi ubat yang betul tak kepada penyakit yang kita ada. Jadi macam daripada situ, bila kita berbincang dengan pihak sekolah, kemudian pengetua bersetuju bahawa kita kena jalankan survey macam mana kita nak menyokong kepada pembelajaran murid di rumah. Especially pelajar yang tingkatan 4, 5 yang kita tahu dia orang lebih besar, dia orang boleh mengawal diri daripada, orang kata apa, macam, maksudnya dia tahulah bila masa dia nak main game, dia boleh kontrol diri dia. Jadi daripada sana, kita sediakan soalan-soalan yang mudah, soalan simple. Kita nak tahu dari segi gadget yang dia ada tak jadual belajar, ada tak di rumah tu disediakan ruang belajar yang kondusif untuk dia oleh mak ayah, ada tak dia perlu menolong ibu dan ayah di rumah untuk buat kerja kan. Jadi kita tanya soalan-soalan yang simple supaya kita dapat feedback yang akhirnya kita boleh bantu pelajar. Dan memang betul, kita warga sekolah memang kita sangat terkejut bila kita dapati hasil daripada survey itu, kita dapat bahawa majoriti pelajar kita tingkatan 4 dan 5 mempunyai gadget sendiri yang diorang tidak berkongsi. Dan untuk pengetahuan Cik Zul dan juga mungkin para penonton kita pada hari ini, sosioekonomi di SMK Jerlun ni, majoriti budak kami berasal daripada keluarga B40, anak nelayan, anak petani, dan kita sekolah kampung, sekolah luar bandar. Yang menyebabkan saya rasa macam, sebenarnya bukan isu gadget ataupun isu internet sebenarnya, tetapi dari segi macam mana kita nak menyokong kepada pembelajaran dia kat rumah, dari segi sikap, dari segi mak ayah tu sendiri yang mungkin kita perlu bagi sedikit latihan macam mana dia boleh membantu anak-anak untuk belajar secara digital. Cikgu, kenapa cikgu terkejut apabila pelajar-pelajar mengatakan bahawa mereka ada gadget? Adakah cikgu ada persepsi bahawa luar bandar tak ada internet, tak ada gadget? Selalunya memang macam itulah Cik Zul kan. Bila orang cakap budak kampung ni kat luar bandar tak ada gadget, tak ada internet kan. Tetapi bila kita buat survey, kita dapatkan data daripada pelajar, baru kita tahu sebenarnya itu bukan masalah dia orang. Sebab tu saya menyeru juga kepada guru-guru lain dan juga mungkin pihak sekolah ke, kita dapatkan data yang bersifat lokal. Maksudnya kita dapatkan data yang mengikut kepada setempat kita macam mana. Barulah kita dapat fikirkan
apa solusi terbaik sebenarnya untuk menangani isu anak murid kita yang tak masuk dalam kelas PDPR ke, ataupun yang mungkin tak dapat respon. Kadang-kadang kita rasa macam dia tak, kita anggap macam dia tak ada gadget, dia tak ada internet, tapi sebenarnya bukan itu isu dia orang. Mungkin dia ada isu lain yang mungkin dia kena tolong mak ayah ke apa, so itu kita boleh selesaikan saya rasa. Cikgu, bagaimana sebenarnya kita dapat faham berapa lama cikgu buat survey dan juga bagamana sesuaikan mungkin kelas 4A berbeza dengan 4B, tingkatan 5 mungkin berbeza. Jadi bagaimana, berapa masa yang diambil untuk menyesuaikan keputusan daripada survey dan juga membuat penilaian dan juga pengajaran berdasarkan perbezaan yang mereka ada? Okey, sebenarnya kaji selidik ni kita jalankan semasa sekolah dibuka selepas tutup kali pertama tu, kemudian sekolah dibuka. Jadi kita buat survey pada masa tu sebab kita nak tengok sebenarnya in case kalau berlaku sekali lagi PKP ataupun dicutikan semula, jadi kita ada data yang boleh membantu kita memilih platform, aplikasi ataupun pendekatan yang terbaik sebenarnya untuk menyokong pembelajaran anak murid kita. Sebab kita tahu untuk kali pertama tu dia rasa macam kita sendiri pun rasa macam tak puas hati kan sebagai seorang guru dari segi menyampaikan ilmu apa semua. So kali kedua kita nak buat benda tu dengan lebih bijaksana. Maksudnya kita gunakan data, kemudian kita buat kepada pelajar dan sebenarnya dia senang saja sebab survey itu adalah ringkas saja. Kita bagi soalan pun mudah dan kita boleh selesaikan dalam masa 3 hari dan kemudian kita kongsi dengan rakan-rakan guru di sekolah. Maka selepas tu ramai guru-guru yang dia dah bertukar. Sebab sebelum tu kita anggap macam budak tak boleh nak buat macam Google Meet apa semua. Tapi sebenarnya boleh sebab dia ada internet, dia ada gadget sendiri. Tetapi saya nak tekankan juga kat sini sebenarnya ini kes yang berlaku di SMK Jerlun, pelajar-pelajar kami. Jadi sebab tu saya menyeru tadi sebenarnya kepada rakan-rakan, kita buat survey yang bersifat lokal. Barulah kita tahu sebenarnya apa pendekatan terbaik untuk anak-anak murid kita, insya-Allah. Cikgu, kalau misalnya masalah utama sekarang ni ialah tak ada gadget, tak ada internet yang cukup dan juga yang kapasiti yang baik, apa solusi yang cikgu boleh berikan? Mungkin ada yang mengatakan bahawa mungkin menghantar kerja-kerja sekolah kepada rumah pelajar. Itu yang pernah dilakukan oleh guru-guru di kawasan pedalaman di Sarawak, malah di kawasan perkampungan orang asli. Mungkin ada cara lain. Ada yang kata hantarlah SMS ataupun mungkin dengan video-video lama yang dihantar. So, apa solusi yang kita boleh kongsikan? Kalau kita tengok daripada kreativiti guru, sebenarnya itu yang saya cakap pada awal tadi, iaitu sebenarnya bila pandemik ni melanda, sebenarnya dia memberi satu macam orang kata apa, blessing in disguise lah kepada apa yang kita buat guru-guru ni, yang menyebabkan guru ni terpaksa all out fikir apa yang terbaik sebenarnya kita nak bagi dengan pelajar sesuai dengan apa kondisi kita ada lah. Contoh macam guru di pedalaman, dia ada cara dia sendiri. Guru yang di bandar, tengah bandar, yang miskin bandar, dia ada cara dia sendiri. Jadi macam bila saya tengok bersifat lokal tu adalah sangat penting. Maksudnya kita tengok surrounding kita, kita jangan compare dengan orang lain. Jadi untuk nak memuaskan hati semua orang ataupun semua pelajar ni macam susah lah kan. Bukan susah. Maksudnya kita ada pendekatan yang pelbagai. Kena buat 2-3 benda. Tetapi macam saya sendiri, saya boleh kongsi daripada saya punya pengalaman dengan anak murid saya di Jerlun. Saya mula-mula pada peringkat awal tu saya hasilkan konten sebab pelajar saya tak dapat nak bersemuka, bukan secara bersemuka, maksudnya buat pembelajaran secara segera. Okay. Jadi saya sediakan video-video di YouTube. Sebab tu saya banyak hasilkan konten pendidikan pada masa tu. Dan kemudian saya tengok bila sampai satu tahap, dia orang pun tak dapat mengikuti sebenarnya video-video dekat YouTube sebab ada yang internet dah habis, ada yang peranti tu saya rasa untuk kes saya, anak murid saya tak ada masalah, tetapi dari segi internet, kuota data internet tu memang masalah. Kemudian saya tukar kepada bentuk yang lebih mudah lagi, iaitu saya sampai terpaksa pergi ke TikTok sebenarnya dalam bentuk yang platform yang kita selalu nampak konotasi yang negatif, tetapi kita gunakan kepada benda pendidikan dan kita buat video yang kecil-kecil kemudian kita forward dalam grup WhatsApp dia orang untuk dia orang belajar juga pasal pembelajaran. Cikgu, nanti kita kena interview cikgu balik nak cerita pasal TikTok tu, nanti kita paparkan juga TikTok cikgu dan juga cerita mengenai anak-anak yang bakal menghadapi SPM, itu mungkin dari kesempatan lain. Terima kasih cikgu, salut dan terima kasih kerana melakukan usaha yang baik ini, Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib dari SMK Jerlun. Dan minggu depan juga kami akan bawakan siri laporan khas yang akan disediakan oleh wartawan Faris Azman. Laporan khas ini akan kami paparkan pada hari Rabu dan juga pada hari Khamis depan, di mana siri pertama laporan khas ini akan mendedahkan taktik pendatang asing tanpa izin parti menggunakan sangkar ikan haram di Pulau Ketam, Selangor sebagai kawasan untuk berlindung. Hal ini dibongkar oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam Ops Belangkas Khas dan juga Ops Benteng Laut.
Dan untuk siri ke-20 nanti, kami akan bawakan kisah risiko benteng pertahanan negara berdepan dengan pandemik COVID-19 yang dibawa parti. Juga kami paparkan kisah pengorbanan pasukan APMM yang mempertahankan keselamatan negara di perairan Selat Melaka. Itu laporan khas yang anda perlu tonton di saluran 501 dan juga di astroawani.com. Sekian saja fokus minggu depan. Hadapi minggu depan dengan penuh keyakinan. Semoga cabaran yang mendatang dapat kita hadapi dengan baik. Sekian saja, saya Zulfikri Yusof. Kita jumpa lagi.